Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Asr. ثم الأشعب الفاضل أحمد بن محمد بن عبد القارم بن عطاء الإسكندري رضي الله عنهم ثم إلى شيخنا عاصم بن شهاب الدين سيد لنا لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بعمل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا معلم رحمة حكمة علمني يا معلم رحمة حكمة علمني يا معلم رحمة حكمة علمني ربي أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا صدق واجعلني من لدنك نصيرا وقدم إليك بين ذلك كله. Muka surat 3 ayat Quran tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya firman Allah Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui akan maksud yang dikehendaki. Tiada bersabda harba dan tiada bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadana daripada hawa sendiri, dan tiada sabda ia melainkan yang datang wahyu dan yang disuruh oleh Allah Ta'ala kepadanya, maka hukum dan seluruh rasul itu adalah hukum Allah Ta'ala, dan qada'an itu adalah qada' Allah Ta'ala, sama ada hukumnya dan qada'an itu bersamaan dengan hawa hambanya ataupun tiada bersamaan. Berhenti situ. Kalau kitab macam ni kau nak tunggu dia berhenti, tak berhenti, pasal dia memang tak ada nokta. Faham? Nokta tak ada. Mesin nokta masa tu, mesin nokta tak ada. Faham? Baik, dibahaskan ayat dan bahaskan tentang masalah hasbabun nuzul, kisah di antara Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Wa ma yantiqul 'anil hawa, dan tidaklah bertutur, yakni bersabda Muhammad itu tadi berlandaskan daripada hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, melainkan barang yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Nak bagi tahu yang Muhammad itu tadi seluruh daripada batang tubuh dia itu tadi hal kadang membahaskan tentang perjalanan ketuhanan. Bagi segala di antara gerak dan kelakuan Muhammad itu merupakan pantulan daripada af'al ketuhanan. Apa cita rasa hal keadaan nur yang datang kepada Rasulullah itu ia merupakan pantulan daripada nur sifat ketuhanan. Perbahasan itu Muhammad merupakan terjemahan bagi al-haq ketuhanan bagi orang yang memahami dia. Kalau andainya orang yang tak memahami dalam keadaan bentuk demikian, baik kita ambilkan pada berlandaskan daripada perbahasan syariat Muhammad itu sendiri, dia merupakan abduhu wa rasuluh, merupakan seorang hamba dan utusan yang datang daripada Allah. Dia diturunkan kepadanya akan kitab yang terdiri dalam kitab itu terdiri daripada hukum hakam dan cara hidup manusia, panduan kehidupan atas dunia, keselamatan di dunia dan kejayaan di akhirat. Yang ini asal dalam ta'rif ilmu fiqh. Siapa itu Muhammad? Ada orang mentafsirkan Muhammad ini adalah yang nurnya berkisar di dalam pahal keadaan, berkisar di dalam syurga beribu-ribu tahun. Saya mengatakan khil dalam hikayat Nur Muhammad, dia berjalan selama 2000 tahun sebelum daripada kejadian Adam AS. Ini dalam kitab orang. Apa yang dibahaskan awal-awal kejadian Nur itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghujung pada tugas itu di antara kerasulan itu, yakni di antara batang tubuh Muhammad bin Abdullah. Fahamkan ayat itu betul-betul. Sebab itu kadang-kadang setengah daripada kita orang duk membahaskan manakah yang Muhammad yang dikatakan yang awal, manakah yang dikatakan Muhammad yang akhir, manakah yang dikatakan Muhammad yang zahir, manakah yang dikatakan Muhammad yang batin. Yang rancak Muhammad Aziz. Kenal Aziz? Kenal? Kata lupa perkembangan zaman. Nisbah di antara bila nak fahamkan tentang Muhammad itu dulu. Di antara di manakah bayangan-bayangan yang Tuhan letakkan dalam perjalanan ini nak menerangkan cerita tentang hakikat Muhammad itu sendiri. Sebelum daripada dalam keadaan terciptanya bagi nur, terciptanya bagi batang tubuh Rasulullah, maka pada ketika sebelum tercipta batang tubuh Rasulullah, nur yang hal keadaan berkisar di langit itu yang digelarkan dia sebagai Muhammad, bahkan digelarkan dia sebagai Ahmad. Ahli langit panggil dia dengan nama Ahmad, ahli bumi panggil dia dengan nama Muhammad. Ahmad itu yang terpuji, Muhammad itu yang dipuji. Ahmadur Rasulullah, yang terpuji itu Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, yang dipuji juga adalah Rasulullah. Nisbah di antara perkataan Muhammad ini lahir sebelum daripada kelahiran Muhammad ada 14 orang yang taruh nama anak dia itu bernama dengan Muhammad. Diharap-harapkan moga-moga dalam 14 itu salah seorang daripada orang jahiliah ini mungkin anak dia Muhammad yang dikatakan rahmatan lil alamin.
Bila hal keadaan tidak ada petanda dengan kelahiran dia, Muhammad lahir dia dengan tanda-tanda dia yang keadaan tertentu. Allah hal keadaan mempopularkan di antara antara malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Dia mentanazulkan bagi nurnya pada Muhammad, pada hakikat Muhammad itu sendiri, pendampingan dia kepada Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali. Ini kita orang. Bukan kitab kita orang. Maka bayangan-bayangan dalam bentuk begitu dia nak kena ambil faham. Di mana yang Tuhan nak menterjemahkan tentang Muhammad itu sendiri dalam perjalanan alam ini. Nak bahas ke? Tak payah aku, kau pening kepala je kan. Kau migrain kau kan. Baik kita bahas yang zahir je. Kita bahas yang zahir. Maka dia nak terjemahkan siapa sebenarnya di antara Muhammad itu tadi. Maka nisbah dia meletakkan Muhammad itu, bangang yang diletakkan, pantulan yang ada kepada Muhammad itu merupakan tajalli yang pertama datang daripada zat dia, yang digelarkan pada kenyataan dia yang pertama. Dalam bahasa Melayu, ta'yin awal, dalam kenyataan dalam bahasa Arab dia. Lalu di antara Muhammad ini, bila mana terciptanya bagi jasad Muhammad, maka tersempurnalah bagi segala nur tajalli yang asalnya kedudukan pada alam yang tidak nyata, tiba-tiba ternyata terkandung di dalam batang tubuh Muhammad itu sendiri. Sebab itu Muhammad ini daripada hujung rambut sampai hujung kuku dia adalah mukjizat. Termasuk daripada apa pun kau nak cerita pada batang tubuh Rasulullah. Dan juga pada para nabi yang lain. Kalau Rasulullah isteri dia 11. Sebelum daripada turun hukum, isteri Rasulullah ni 11. Sebelum daripada turun hukum, Sayyidina Hasan isteri dia 40 orang. Sebelum turun daripada hukum, Sayyidina Hasan ada kala bini dia sampai ke 80 orang. Sebelum turun daripada hukum kahwin 4 ini, Sayyidina Hasan dia pernah menceraikan bini dia 20 sekaligus dan nikah 20 sekaligus. Ni sebelum datang hukum. Kau tak payah minat nak cerita 20-20. 4 pun kau tak mampu. Cara dengar tu minat. Nabi Allah Sulaiman, antara saya nak katakan daripada hujung kuku sampai hujung rambut, dia tu adalah mukjizat. Dia dalam keadaan ada isteri 200 orang bang. Nabi Allah Sulaiman AS. Waktu kau salah tongkat, kau pakai tongkat Ali, dia tak power. Cuba kau pakai tongkat Sulaiman. Aku ada jual, kejap lagi siapa nak datang. Maka nisbah Nabi Allah Sulaiman AS dalam keadaan berjanji. Dia mendatangi isteri dia pada ketika itu, kalau mengikut dalam hikayat Qasasul Anbiya. Keadaan dia niat supaya benih yang turun pada malam tu, 200 bini dia dalam keadaan lahirkan anak dengan keadaan serentak untuk bakal memperjuangkan agama pada ketika itu. Cuma satu tergelincirnya Sayyidina Sulaiman AS bila dia terlupa dengan perkataan insya-Allah. 199 Allah Ta'ala reject, yang dapat seorang saja anak dia pada ketika itu. Ini kisah Nabi Allah Sulaiman bang. Baik, kita bahas baik-baik. Wa ma yantiqul 'anil hawa illa in huwa illa wahyun yuha. Dinafikan dari perkataan ma, diisbatkan dengan perkataan illa. Muhammad itu tidak bertutur berlandaskan daripada hawa nafsu, bahkan Muhammad itu bertutur adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Adakah wahyu ini boleh berterusan sampai hari kiamat? Mengikut Abu Husain Syu'aib Al-Ansari rahimahullah ta'ala, hal dalam hikam Abi Madian yang mengatakan, berganti kepada di antara dikatakan wahyu itu dinamakan dia ilham. Dia merupakan tajalli yang tak akan berhenti sampai kepada hari kiamat. Bagi orang-orang yang duduk dalam perjalanan kerohanian, yang cuba nak membersihkan jiwanya untuk dihadapkan kepada Allah Ta'ala, maka dengan sebab itu setengah daripada ulama-ulama, tokoh-tokoh asfiak dalam keadaan meletakkan contoh. Contoh yang pertama, kau mesti langgau di antara cara step yang berlaku pada ulul azmi. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Musa, yang ketiga Nabi Ibrahim, yang keempat di antara Nabi Isa, yang kelima adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adam yang digelarkan Safiyullah dalam perjalanan taubat dia. Adapun Musa, orang yang terbuka hijab, bicara dia dengan Tuhan sebagai kalimullah. Adam merupakan Safiyullah, adapun Musa digelarkan sebagai kalimullah. Di mana Nabi Ibrahim dengan orang yang tabah dan cekal dan kental dalam menghadapi ujian terhadap daripada Allah Ta'ala, hingga dalam keadaan dia difitnah hingga dibakarkan akan diri dia selama 40 hari. Fitnah yang lebih besar lagi dalam keadaan dia meninggalkan isterinya di tanah yang gersang. Fitnah yang lebih besar lagi apabila dia diperintah untuk menyembelih bagi anak dia. Maka ulama-ulama Safi dan juga hal tengok daripada ulama Mufassirin mengatakan, bagi orang yang nak menjernihkan kolam hati dia untuk layak menerima tilikan Tuhan ataupun pantulan nur yang datang daripada Allah, syarat dia hal keadaan 3 ujian ni dia kena tempuh dulu. Allah uji pada diri dia, uji pada anak dia, Allah uji pada isteri dia.
Dia bukan buat dia suka-suka je bang, duduk kedai kopi, tarik rokok, John, lempang lempong. Lepas tu dia mengaku diri orang tak dekat, mengaku jadi wali. Ini bukan cerita dia bang. Al-ba'sa wa dharra, selagi kau tak menderita sebagaimana para nabi, selagi dalam keadaan kau tak mengeluh seperti para nabi, ini bukan dikatakan dikhususkan bagi para nabi. Mana-mana di antara roh yang bakal ditanggalkan daripada jasad untuk didampingkan dia menjadi muqarrabin, orang yang hampir kepada al-haq ketuhanan, cucian ni mutlak semua orang akan kena. Itu syarat dia lah bang. Syarat dia, kalau tak ikut syarat dia, nak pergi sehat-sehat jarang. Allah, bila tak dia kata contoh dulu saya dah bukakan dalam kuliah yang sebelum ni, beberapa purnama yang lalu. Bulan puasa, raya dah habis, maknanya beberapa purnama yang lalu saya dah katakan kepada Tuan, bila dia kata wallahi ya Rasulullah inilah hibbullah wa rasulihi, sesungguhnya demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya aku letakkan cinta aku kepada engkau kerana Allah. Ini uhibbuka lillah, aku cintakan kepada engkau kerana Allah. Diulang sekali lagi Rasulullah dengar, ya aku cinta kepada engkau kepada Rasul kerana Allah. Ya kata dia, aku cinta kepada engkau kerana Allah. Maka apa kata Rasulullah? Pentazir, kau tunggulah apa bakal bencana ataupun ujian yang akan datang, penderitaan yang akan datang daripada Allah. Bukti bagi membuktikan bagi manusia betul dalam keadaan dia mutlak dalam keadaan cinta kepada Allah. Jangan dia boleh mendabik dada keadaan demikian selagi jasadnya dalam keadaan tak diuji, selagi rohnya dalam keadaan tidak diuji, selagi sir lintasan hati dan cita-citanya masih belum diuji, maka manusia jangan jadi mudda'i, orang yang mendakwa bahawa perjalanan dia itu adalah betul dalam menuju kepada Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal Tuhan sendiri menyatakan, bila walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril mu'minin. Maknanya kalau andai Allah kata, orang yang nak menjadi yang berdamping dengan Tuhan, orang yang nak hampir kepada Allah. Baik. Syekh. Baik. Allah letakkan syarat dia begitu. Bagi orang yang nak pergi dekat dia, dia kena cucian dulu. Betul ke di antara kau meletakkan cinta Allah kepada mutlak? Allah syakat bini kau. Adakah kau kembali balik kepada Allah? Adakah kau meletakkan cinta kau mutlak kepada Allah? Maka hal keadaan adakah anak itu mengatasi daripada Allah? Allah akan uji pada anak kau. Bila takdir kata adakah harta itu hal keadaan betul kau katakan hidup kau ni cinta pengabdian terhadap Allah, Allah cuba tarik wa naqsim minal amwal, Allah akan gentap harta kau, Allah akan kurangkan harta kau. Wasamarat, kebun yang kau jadi buah-buahan pun tak menjadi dalam bentuk macam itu. Ini syarat menandakan amal yang telah naik kepada Allah Ta'ala. Bila amal telah naik kepada Allah Ta'ala, menandakan dia mendaftarkan bagi rohnya untuk direkrutkan oleh Allah. Tak ada Nabi yang pergi dengan cara bahagia. Semuanya jalan dengan penuh penderitaan. Kau ada yang bahagia pergi ke Tuhan di Melayu je. Melayu je lah. Paling senang. Duit banyak-banyak. Pergi duduk kedai kopi. Isyak rokok macam Dayak dapat senapang. Pang-pong. Beli tasbih kayu besar-besar sikit. Gadabak-gadabuk. Kemudian mengaku. Dia rasa okey lah tu. Jangan. Yang pada cermin yang ada pada kita ni terbalik. Roh ni nak ngadapkan kepada Allah, tengok pada cermin. Selagi kiri tak nampak kanan, kanan tak nampak kiri. Selagi derita, bahagia tak nampak derita. Hal keadaan senang tak nampak sempit. Selagi sehal keadaan sihat tak nampak sakit. Belum lagi roh itu berjalan kepada Allah. Sebab itu kata Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala, andainya orang yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala itu untuk pergi berdamping dengan Tuhan, maka ditutupnya 6 pintu sebelum dibukakan akan 6 pintu. Ditutupnya pintu senang, dibukakan pintu susah. Ditutupkan di hal keadaan ditutupkannya pintu kaya, dibukakannya pintu fakir. Ditutupkannya pintu sehat, dibukakannya pintu sakit. 6 pintu di dulu Allah buat.
Muhammad yang dia pemegang kunci syurga tu tuan-tuan, yang pemegang kunci syurga tu, dia terpaksa menghadapi berpuluh-puluh peperangan hingga dalam keadaan dia ni sampaikan baju besi dia, rantai besi tu boleh terbenam dalam muka Rasulullah, sampaikan tarik dengan jari, tarik dengan lain-lain, tak boleh tarik dengan gigi geraham sahabat, bau dia boleh keluar, padahal dia perasmi syurga tu. Itu Muhammad. Didatangkan Namus ataupun Jibril alaihissalam dengan keadaan yang mengerikan. Hampir-hampir dia hal kata Rasul meninggal bagaikan duduk di tepi bukit, hampir-hampir terjun kepada bukit. Kengerian melihat wajah Jibril pada asal pertama. Pasal ayat ini menceritakan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Faham? Kena nampak ada betul-betul. Yang Nabi berjalan jasad dan roh. Jasad dan roh dia pergi. Sebab tu kalau orang tanya apa di antara, kalau Nabi Musa itu dalam keadaan dia tidak banyak bertanya tentang Khidir alaihissalam dalam 5 persoalan, nescaya kedudukan makam kalimullah boleh naik kepada makam Habibullah. Oleh kerana Nabi Musa orang yang berpegang kuat kepada syariat, yang masih lagi tidak ada hijab perbualan antara dia dan Allah. Tapi oleh kerana dia tidak sabar dengan 5 ujian yang didatangkan kepadanya oleh Sayyidina Bulya Ibn Malkan Ibn Falih Ibn Sam Ibn Nuh, yakni Sayyidina Khidir alaihi salam. Kena uji tu. Ujian yang pelik-pelik dia kena. Cuma beza antara perkataan dia sabar. Jangan bertanya selagi tak habis kerja. Bila dia mencuri, dia ambilnya sampan orang, dia bertanya, macam mana kau boleh curi? Oh, dah satu. Cerita dia seorang Nabi, dia tahu hukum. Soalan tahu hukum, dia tahu hukum. Sayyidina Bulya Ibn Malkan ni, dia duduk dalam kuliah fiqah Imam Hanafi 30 tahun di belakang. Nabi Khidir ni. Kalau dalam kat Melaka ni ada satu kitab-kitab yang diteborkan kat masjid, wujud ke Nabi Khidir ni? Ada juga Ustaz Mangkuk pertahankan Nabi Khidir. Kalau Nabi Khidir ni betul ke dia ada sampai akhir zaman? Tak ada kubur dia ke? Ini pening abang. Bila bahas tentang tarekat dan juga tentang tasawuf ni, dia kena pakai cermin mata lain. Jangan pakai pada cermin mata fiqah. Sampai bila dia takkan sesuai dalam bentuk macam ini. Beza dia lah. Ya bang, ya? Orang fiqah dia kata, orang-orang biasa ni dia kata dapat duit ni bagus. Bila dapat duit, senang kita bersyukur, senang kita buat ibadat kepada Allah. Hal keadaan dia lebih suka mewah daripada dalam keadaan penderitaan. Adapun orang yang demikian ini, dia dapat harta dalam keadaan dia suka. Orang yang bertatihkan hati dia dalam nak berjalan kepada Allah, bila didatangkan duit kepada dia, dia akan jadi kesah. Dia takuti duit ini akan jadi dinding pandangan mata batin dia dalam menilai al-haq ketuhanan. Ini beza dua perasaan. Orang syariat bila takdir kata di antara orang fiqah, dia datang dengan penyakit, lalu dalam keadaan dia berubat. Dia kata di sini hal keadaan dia berubat, hal keadaan dia berubat, dia bersabar dah. Dia bersabarlah, dia menderita tapi sabar dalam menderita. Tetapi orang tarekat dia tidak begitu. Apabila datang satu penderitaan, maka terbuka hatinya mengasal lapang, kerana dia tahu tidak ada penderitaan ini melainkan ujian yang datang daripada Allah. Dan dia tahu tidak ada ujian yang datang daripada Allah melainkan sebagai penzahiran kasih Allah dan kunjungan kasih daripada Allah. Nak ditukarkan perasaan ni bang, selagi tak ditukarkan perasaan mutlak cinta kasih kepada Allah Ta'ala, dia belum lagi tu bang. Sekadar bercakap dia boleh, tapi dia lebih takut bini daripada Allah. Dia lebih taat pada bini daripada Allah. Dia boleh dengarkan cakap nafsu bini dia, walaupun dalam keadaan dia beribadat dan semayang, namun bini dia membuka aurat, dia tetap dengan keadaan tak berani nak tegur. Ini belum lagi bang. Jangan belajar kitab tasawuf, buang karan masjid je. Ini cerita fiqah dah selesai lah nak mengaji tasawuf ni. Kalau bini duk pakai ketat sampai berleleh-leleh, liu pegawai syarak tengok, belum lagi lah bang. Belum lagi lah tu. Selesaikan syariat lu. Maka Musa digelarkan sebagai kalimullah. Yang ketiga, ulul azmi itu dikatakan hala Nabi Ibrahim, yang diuji, yang dituba oleh Allah Ta'ala hingga ke dalam keadaan dibakar dalam api selama 40 tahun. Namun di antara ketabahan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah memadai jaminan aku adalah Allah Ta'ala sebagai penolong pada ketika itu. Sehingga dalam keadaan dia duduk dalam gelombang api, lalu turunlah Jibril alaihissalam. Wahai Ibrahim, hendakkah aku perintahkan sekalian daripada malaikat untuk memadamkan akan api ini? Maka adakah kau perlukan pada pertolongan? Kata malaikat Jibril, ya, aku perlukan pada pertolongan, tetapi bukan kepada engkau, tetapi kepada hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Dengan sebab itu orang yang nak beramal, nak duduk pada makam Khalil, dia tak ada dampingan-dampingan. Dia akan terus direct hal keadaan berhal, dia akan terus direct di bawah kepimpinan Allah, dia akan terus direct di bawah pimpinan Allah, dia akan terus direct di bawah tarbiyah Allah. Duk main kadang-kadang ni ilai perkara mempecing kaya terpakai. Faham? Tak pakai. Ni nak direct terus dengan Tuhan. Bagus, orang syariat ni bila dia sembahyang Bismillahirrahmanirrahim, contohlah, inna rabbahum bihim yawma izil khabir. Dia bercakap tu, dia kawal mulut dia kerana dia terpandang pada ilmu tajwid yang perlu dijaga. Namun hati dia akan terkiblat pada ilmu, terhijablah pemandangan mata hati dia dalam menilik zat yang disembah. Faham? Faham betul lah? Kau tak faham, baik kita tutup. Penat aku bercakap. Faham? Faham Kau dah faham, aku berhenti dah. Buat apa lagi kau mengajar? Mana satu kau ni? Cakaplah antara faham dan tak faham. Baru aku tak balik. Faham? Kalau kau cakap kau dah faham, buat apa lagi kau mengajar? Baik kau balik. Kalau kau cakap kau tak faham, buat apa lagi kau mengajar? Buat penat lagi, kau tak faham. Allahu Akbar. Jangan tengok. Pelan-pelan ambil faham. Itu Khalilullah, syarat dia. Khalilullah. Kalau tuan-tuan baca kisah dia tu memang menitik air mata. Walaupun setiap tahun diulang cerita. Nak lagi cerita terperinci dalam Qasasul Anbiya, dalam yang bab-bab yang lama menceritakan dialog Ismail dengan bapa dia. Apabila ayah sembelih, saya telingkupkan muka saya ke atas supaya ke bawah, supaya ayah tidak akan menilik saya dengan penuh kasih, takut ayah akan tinggalkan perintah Allah untuk sembelih saya. Oh, itu dialog tu cukup men sedap. Dia suruh bersihkan akan segala darah-darah dia tu tadi, supaya dalam keadaan tidak diketahui oleh ibu dia, supaya tidak akan hal keadaan bila terkenangkan akan baju ini berdarah untuk dibawa balik kepada isterinya, takut isterinya akan tersinggung pada ketika itu, akan tersedih. Dalam keadaan sedih, lalu dia kata dia pesan baju ni buat begini takut bila terkenangkan pada keadaan apa yang berlaku kepada mak Ismail alaihissalam. Nabi Islam ditakuti Nabi Ibrahim terlampau sayang pada bini, tergagal daripada melaksanakan perintah Allah. Kalau imam dapat mimpi tiap-tiap Jumaat sembelih seorang, kau agak ada tak sembelih banyak? Tiap-tiap minggu imam mimpi. Minggu ni malam tadi saya mimpi Allah perintah sembahyang sembelih haji. Haji dah semua dah mengeletong-geletong. Nama siapa naik? Maka nisbah di antara perjalanan Ibrahim yang digelarkan dia sebagai Khalilullah, teman Allah. Khalil ni teman dan sahabat Allah. Kaedah sahabat ini boleh dipakai dalam istilah ilmu tasawuf. Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala, seorang daripada waliullah dan tokoh fiqah dan tokoh mazhab. Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala ketika dalam keadaan dia nazak, lalu azan berkumandang. Apabila imam muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, terjongkit jari dia ini bersyahadat. Selepas daripada azan, maka wafatlah di antara Sufyan Al-Thawri. Lalu pada ketika orang nak turunkan jari dia tidak tak boleh, maka dikebumikan di antara Syekh Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala qaddasallahu ruhahu, dengan keadaan jarinya masih telunjuknya naik bersyahadat lagi tentang ketuhanan Allah. Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala, bila mayat dia dibukakan di dalam kubur, bukakan muka mayat itu dalam kubur, tiba-tiba satu burung datang dari atas pokok menuju, terus cium di antara pipi siapa? Mayat Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala. Oleh kerana kekuatan kecintaan nur yang ada kepada Sufyan Al-Thawri, burung tu cium sahaja di antara sahaja pipi Sufyan Al-Thawri, lalu mati di sisi Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala qaddasallahu ruhahu. Lalu orang kata, baik kita kebumikan Sufyan Al-Thawri sekali dengan burung ni. Lalu orang kebumikanlah. Lepas daripada perkebumian yang dilakukan ke atas Sufyan Al-Thawri, seluruh daripada anak murid Sufyan Al-Thawri bermimpi, di mana Sufyan Al-Thawri berjalan dengan keadaan jubah yang hijau dalam taman yang hijau, dan burung itu sentiasa berada di atas bahu dia. Burung yang mencium pipi di antara pipi Sufyan Al-Thawri yang mati ketika selepas cium pipi Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala.
Pasal Sufyan As-Sauri ni bila orang bertanya, anak murid dia bertanya kepada dia, wahai Tuan Syekh, siapakah sebaik-baik sahabat? Lalu kata Sufyan As-Sauri, sebaik-baik sahabat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita bersahabat kepada Allah? Soalan dia lah. Maka lepas daripada wafat meninggal dunianya Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala, lalu anak murid dia bermimpi, wahai Tuhan, wahai Tuanku, adakah di antara hal keadaan betulkah, adakah kenyataan kau betul bahawa tidak ada sahabat melainkan bersahabat dengan Allah? Ya, ketika aku berada di alam ini tidak ada sahabat yang mendampingi aku melainkan aku dengan Tuhanku. Ini Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala, wali besar. Ya bang, dia nak jadi wali ni tuan-tuan, tahu, nak buka alam gaib ni tidur dia kena kurang. Kalau tidur sampai tik mata memusat, tutup mata, kau jangan baca buku wali pun kau jangan baca. Faham? Undang-undang jadi wali 4 dia. Kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang bercakap dan banyakkan ibadat. Boleh kurang makan, kurang tidur, kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang bercakap. Tapi nak buat ibadat ni payah. Ada orang boleh berjaga malam, dia jadi jaga, tapi tak boleh berzikir dekat pondok tu. Tahan dia pusing-pusing cota tu je. Nak berzikir tak apa. Dia boleh jaga malam, tetapi dia tak boleh berzikir. Macam lebay, ada setengah lebay lah, bukan dalam masjid ni. Bila sebelum masuk bulan puasa, dia nak bangun tahajud, beria-ria, dia kunci jam, tak juga boleh. Jam berbunyi, dia tak bangun. Dia cuba cari loceng gereja. Kod kata loceng gereja punya kuat tu boleh bangunkan dia. Loceng gereja tu sampai buah loceng tu jatuh lah, tak bangun dia juga. Dia tak bangun juga. Istilah kehendak dia bangun. Tiba-tiba setelah beberapa purnama, masuklah pada waktu Ramadan. Dia dah makan 1 pinggan setengah. Air dah minum syawan, dah makan sambal, dah menciut-ciut, bibir dah macam kuntal kintir tebal dia. Dah memang tak boleh tidur. Tiba-tiba tak boleh bangun tahajud. Kenapa tak boleh buat tahajud? Hari tu nak bangun nak buat tahajud. Bila bulan puasa, dah makan sambal, dah makan ayam, dah telan dengan tulang-tulang, dah memang tak boleh tidur. Tapi kenapa dia tak boleh buat tahajud? Betul dia katakan, jaga malam satu perjuangan, beribadat satu perjuangan. Faham? Boleh tak orang beribadat tanpa berjaga? Ada. Siapa dia? Wali tengkira. Dia tak berjaga, tapi dia beribadat. Dia tidur pakai zikir nafas. Hu ni makam tinggi tau. Dia zikir ni ada perangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tukar step yang tinggi sikit, Allahu Allah, Allahu Allah. Dia tukar tinggi step lagi, Allahu 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 Allahu. Dia tukar step lebih tinggi lagi, dia pakai nafas dia, hu 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 hu. Dia tukar lagi, kalau tak yakin pada ketika itu, dia akan tukar lagi perkataan lahu illahu, lahu illahu. Dia nak pergi perasaan di tenggelam, zauki dia pada tenggelam dalam urusan dengan Allah, nak fana sepanak-fanaknya, Allah 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 Allah. Itu zikir orang. Faham? Jangan kau balikkan hu aku tepuk kepala kau apa dia. Kena jumpa guru. Tapi bagus, dia tidur laki bini main zikir wali. Laki dia kata bini zikir lagi tinggi. Oh, itu dua-dua wali tuan. Payah nak cari zikir dengan faham? Sihat. Nak pula yang badan besar-besar ni, dia panjang. Bergegau 7 petala langit baik. Ya, bang. Pelan-pelan bang. Itu Nabi Ibrahim AS yang digelarkan sebagai Khalil. Patah balik Adam Syafiyullah, adapun Musa Kalimullah, adapun dikatakan Ibrahim Khalilullah. Maka di antara ditajalikan bagi roh hal keadaan ke dalam rahim Aminah, dijadikan Sayyidina Isa AS.
Lalu Isa ini tadi hal keadaan kesucian, hal keadaan kesucian Isa, hal keadaan yang dia terlepas daripada penapian, dituduh dia dalam ibunya berzina dan keadaan sebagainya, maka dia digelarkan kesucian itu digelarkan sebagai Rohullah. Faham tu? Digelarkan sebagai Rohullah, Roh Allah. Bukan makna asal tak. Itu kena syarah panjang lah. Kalim Allah, bicara ketuhanan, Habibullah, kekasih Allah. Istilah bahasa dulu, jangan salah terjemah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang tak diusiknya Muhammad? Muhammad diusik sejak daripada kecil lagi. Bila dia lahir setengah hal keadaan umur 6 tahun, tiba-tiba ibu kasarkan bapak dalam keadaan dia lahir sebelum lahir, bapaknya dalam keadaan dah tiada. Bila umur 6 tahun macam budak tadika tengah sedap berhal keadaan bermain dengan mak dia, tiba-tiba Allah jemput akan mak dia. Dia duduk, batuk dia, Abdul Muttalib payung dia. Belum sempat pada peringkat remaja, Abdul Muttalib tempat dia berselindung di bawah pemayungan yang memayung akan Rasulullah. Ditarik oleh Allah Ta'ala, bersandar pada pak saudara. Kemudian kahwin pada masa yang sama. Bila tahun berlaku Amul Huzni, dia tariknya dua-dua. Yang ni Abu Talib pun bapa saudara dia, tempat yang mempertahankan dia dengan sebab dia merupakan orang terpengaruh di kawasan Mekah. Apatah lagi isterinya Khadijatul Kubra pergi pada tahun yang sama, maka tahun itu digelarkan tahun duka cita bagi Rasulullah, yang digelarkan sebagai Amul Khuzn, Amul Khuzni. Jadi orang perempuan pun bawa le dalil. Orang perempuan, kau tak kenal perempuan? Yang cantik-cantik tapi bodoh. Orang perempuan. Kau tengok orang perempuan. Orang perempuan kata, bila kau nak kahwin dua, dia cakap apa? Hei, Nabi isteri pertama dia tak madukan. Dah lepas Khadijah, baru dia madukan isteri dia. Hei, kau macam tak perasan ni ayat aku ni. Nabi tak madukan Khadijah. Lepas wafat Khadijah, baru dalam keadaan dimadukan pada yang lain. Faham? Bini pun pertahan. Abang apa pula ikut sunnah Nabi? Isteri pertama Nabi tak pernah madukan. Dia tak tahu laki dia kata, bila aku dapat aku. Maknanya automatik umur dia makin lama makin pendek. Bang. Dia tak perasan. Bila dia ikut hukum situ, umur dia makin pendek. Bila dia kata, bila nak padam orang tua ni tak. Nampak raya tak menyamah lah aku paksa. Faham ayat tu? Faham? Dia macam kaki tangan kerajaan dah. Sayang, daling, gedebak-gedebuk. Tapi dua-dua tak ikhlas. Bila laki dia sakit, bini dia kata, ada harapan 2 pencen. Bila bini pula sakit, laki pula cakap, ada harapan 2 pencen. Sebab tu kaki tangan kerajaan, kalau laki bini, umur jarang panjang. Faham? Kau jangan ambil serius aku bergurau lepas. Besok kau pesan ke anak kau, kalau kau nak kahwin, kau jangan cari bini kaki tangan kerajaan. Pendek umur kau. Masing-masing niat nak makan pencen masing-masing. Jangan. Tak ada. Aku cakap itu. Allah, sihat. Habis, maka Muhammad Habibullah yang digelar macam-macam diletakkan, macam-macam diperjuangkan oleh Rasulullah dalam keadaan begini. Akhirnya hal keadaan penghujungnya yang Rasulullah ni nak senyum buka gigi pun tak boleh. Sekadar dia menyengih untuk nampak gigi saja. Namun terbuka giginya bunyi pada perkataan ha lebih 3 kali takkan keluar daripada mulut Rasulullah. Pasal dia dibawa tarbiyah terus daripada Allah Ta'ala. Sebab itu kadang-kadang satu pengakuan yang pelik dibuat oleh Rasulullah. Kamu tidak melihat apa yang aku lihat. Di antara setakut-takut manusia kepada Allah adalah aku, kata Rasulullah. Kita untung ada Nabi ni, dia menceritakan tentang Tuhan. Hal keadaan pada secara dasar ni. Dia menceritakan syurga dan neraka pada dasar dia. Kerana tidak ada Nabi yang dibawa lawatan sambil belajar, melainkan Rasulullah. Rasulullah cerita tentang neraka supaya engkau takut, sehingga dia mengatakan, bersedekahlah walaupun sebelah daripada buah korma. Kerana dia dah melihat kengerian apa yang berlaku dalam neraka. Nak menceritakan tentang syurga, Nabi dah pernah lihat akan syurga, bagaimana Nabi dalam keadaan kempen seluruh perbuatan dan juga hukum yang datang daripada Allah, baik dari segi aturan yang diaturkan oleh Allah, tegahan yang telah ditegah oleh Allah, dia tidak ada lain melainkan Allah nak menghalau seluruh daripada umat Muhammad ini masuk melalui daripada pintu syurga pada hari akhirat. Itu je pun.
So semayang je pun bukan payah no. Wa'mur ahlaka bis-salah, suruhlah anak-anak ahli-ahli kau semayang, suruh. Ya bang, kau jangan jadi elikat Istana Pasir. Tahu lagu Istana Pasir? Nak aku tarik sikit. Istana Pasir ni dibina, dipukul sekali diombak, 6 jahanam habis dia gontok. Takut dalam rumah tu yang dibina Istana Pasir, mak bapak dia semayang menegakkan agama. Dalam masa yang sama, dalam satu bumbung, 2-3 anak yang tak semayang merontohkan agama. Ini apa cerita? Dia jadi kartun. Agama dalam rumah tu jadi kartun. Orang yang berapa? Siapa yang mendirikan semayang, sesungguhnya aqamaddin, dia mendirikan agama. Wa man tarakaha, barang siapa meninggalkan akan dia, faqad hadamaddin, sesungguhnya dia merontohkan agama. Masuk waktu zuhur, mak bapak semayang, tegakkan agama. Dah sampai pada waktu asar, 3-4 orang anak tak mendirikan semayang, dia pula merontohkan agama dalam rumah tu pula. Penat bang, penat buat kerja, bukan nak suruh dia lain, suruh dia semayang je. Pasal daripada semayang dia ada hidayat. Kalau anak tu baik, tak buat apa-apa, dia tak merempet ke, dia tak apa, yang orang nampak dalam keadaan dia baik, tetapi dia tak semayang, tetapi dia merupakan penjenayah besar dalam agama, kerana dia bukan saja mencemarkan agama, bahkan dia perontoh agama. Ni semayang kena betul-betul bang, murah anak. Pukul wadribuhum, pukullah mereka indah sahabat ni umur 7 tahun, 10 tahun tak semayang, sesah, kena sesah bang. Namun dalam keadaan dalam mendidik anak semayang, rotan mesti ada dekat rumah. Bang ya, kena ada rotan lah. Bini pun boleh di rotan, tapi lutut ke bawah. Boleh dipukul, siapa kata tak boleh? Sama ada pukul dengan hujung daun kelapa sikit je, ataupun dengan hujung selipar yang dah loyau, pukul bagi peringatan. Siapa kata tak boleh? Hei, kau ni cerita buat bini, muka kau ketat je. Minggu depan kau buat 5, aku mandi kau balik. Kau buat 5 sangkis tau, 5 sangkis. 5 lain aku tak nak. 5 sangkis. Faham? Cara dia. Allahu Akbar. Nak buat macam mana? Mandi 5. Tak pasal-pasal. Banyak air lain boleh mandi, air 5 kau mandi. Air 5 kau mandi. Kalau buat TOS 5, tak ada banyak cawan boleh dapat. Kau dengar cakap Tok Pawang ni mandi air 5. Mandi apa? Mandi air 5. Allahu Akbar. Hantu ni bang, kalau nak dialau tak payah air 5. Kau terjun jembatan KT, dia lari bang. Dia pun tak sanggup bau kat jembatan KT. Sebab tu orang dia kata mandi 5. Ada bomo pakai penyapu longkang je, dia sesahnya orang sakit. Tinggal kan bang. Maka Muhammad sebagai Habibullah, dia kata wa ma yantiqul anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu bertutur melainkan wahyu yang turunkan oleh Allah. Pertama, turun dalam bentuk Al-Quran, yang dinamakan tanzil dalam bentuk Al-Quran. Dia boleh turun dalam bentuk 2. Satu dengan cara bermuamalah antara guru dan murid, dan satu hal keadaan yang masuk, yatatanazzalu ala qalbi, Allah terus masukkan dia di dalam hati Muhammad. Ni cara Quran turun. Dia suruh turun. Mula-mula dia suruh ikra. Ma ana biqari'in. Ikra. Ma ana biqari'in. Aku tak reti baca. Sebab itu penceramah ni mulut jangan celupa. Walaupun kita dapat Nabi yang tak reti membaca dan tak reti menulis, jangan. Yang itu di atas aturan Allah yang menutupkan pengetahuan bentuk demikian sebagai nak menegakkan hujah itu bahawa Al-Quran dia datang daripada Allah. Kau jangan kata Muhammad itu, kalau Allah Ta'ala turunkan 1000 ilmu di atas dunia, kalian satu untuk seluruh alam, 99 ada dalam jiwa Muhammad, tuan-tuan. Bang ya? Kelebihan Muhammad. Maka orang bertutur Muhammad bercakap. Bila dia baca, contohlah, kan macam orang baca Quran, okey kau ikut aku baca. Laqad ja'akum, kita cakap laqad ja', dia dah mula baca laqad ja', Allah tegur, tunggu dulu ya Muhammad sehingga Jibril habis baca, baru dalam keadaan kau ikut.
Cara Rasulullah menghafal. Dalam dia kekebalan dia, tebal ni, kebal ni di antara dada Rasulullah, batang tubuh Rasulullah dan kekuatan roh bagi Rasulullah. Dia layak menerima tajalli kalam terus daripada Allah. 6,223 ayat, tuan-tuan. Nak terima ayat Quran masuk tajalli kalam daripada Allah. Sebab tu budak hafiz Quran ni tak boleh main-main. Dalam otak dia tu, saraf dia tu dah ada 2,000, dah ada 6,000 ayat Quran dah ada dalam tu. Faham? Kita baca kuliah pun tak pernah jumpa lakum dinukum. Duk marah budak hafiz. Orang hafiz ni khurafat. Ada dia kata mayat budak hafiz ni dalam keadaan tak dihancur. Tak hancur dimakan dek jasad. Sejarah dah bukti benda macam tu. Kau janganlah komen. Kerja kau menteri buat dah kerja menteri. Janganlah kacau budak-budak hafiz ni. Allah. Engkau bahagian JKR nak cakap bidang agama. Takkan hancur dunia ni lebih. Faham? Kena tengok jurusan lah. Faham? Kena faham betul-betul. Kalau lelaki perut kembung, tak boleh. Janganlah kau bergurut dengan mak bidan. Tak kena. Kos tu tak berapa nak ke, dia tak berapa nak kena. Pasal laki-laki ni hamil dia memang takkan melahirkan anak. Dia memang tak layak jumpa bidan. Takut dia jumpa bidan, lepas tu bidan pula. Aku tak ambilkan ayat tu, tapi kau ketahui sendiri. Itu menandakan kau kasyaf, kau wali. Belum habis kitab lagi kau dah kasyaf. Allahu Akbar. Maka disebab bila takdir kata di antara yang datang kepada Rasulullah dituturkan bagaimana dibagi Rasulullah. Budak hafiz Quran ni dia menghafal. Hari ni dia baca satu makra', besok dia baca satu makra', dia hafal, dia ambil tempoh. Setakat hari ni target yang paling cepat mana? Jemaah tabligh punya. Target yang paling tepat setakat hari ni lah jemaah tabligh punya. Tabligh kalau dia kata 2 tahun, 2 tahun. MRSM dia pergi 5 tahun. Imtiaz pun pergi lebih daripada 2 tahun. Setakat hari ni yang target tepat macam dulu-dulu 2 tahun. Siapa dia? Jemaah tabligh punya. Hantar anak kat situ. Itu disiplin dia kuat. Megi-megi ni tak jalan. Cekedis-cekedis ni tak jalan. Tak jalan. Abang Yang dah tua-tua ni dengar kata orang hafaz Quran ni masuk syurga, boleh syafaatkan 10 ahli keluarga. Dah tua-tua ni tak ada usul yang boleh mengatakan kau kena hafal Quran. Dah peringkat umur 40 tahun ke atas, kata ulama, memahami Al-Quran itu lebih dituntut daripada menghafaz Al-Quran. Daripada hafal Quran. Fahamkan Quran tu, bukakan pelan-pelan. Ya, apa Tuhan? Saya kulus sufaha, akan berkatalah orang-orang yang bodoh. Rupa Tuhan ni guna perkataan bodoh pada orang. Ya, oi. Ada perkataan bodoh dalam. Walahum azanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Orang Tuhan bagi neraka aku penuhkan dalam neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan juga manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada pemikiran tapi tak menafkah, tak mengambil faedah daripadanya. Walahum azanun la yasma'una biha, mereka ada telinga tapi tak mendengar kebesaran Tuhan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, ada mata tapi tak melihat kebesaran Allah. Ulaika kalan'am, mereka itu seperti binatang, kata Tuhan. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kalau ayat aku tu kasar, maka kasarlah Al-Quran tu. Sampaikan salam alaikum. Sampaikan Allah menceritakan watak manusia ni. Kerja dia makan, tidur, kumpul duit, makan anak beranak, buat hari birthday, hari family, makan kanak suka-suka, ikut akal hawa nafsu. Wa hum ya'kuluna ta'ami kama ta'kuluna al-an'am. Mereka makan berseronok-seronok seperti mana binatang makan, kata Allah. Memangnya, oi, bang, 1 tahun, 7 anak, 7 birthday kena sambut. Bapak dia lah lagi. Mak dia pula lagi.
Kemudian hari ulang tahun perkahwinan pula lagi. Tambah lagi Yahudi tiupkan lagi pula ada hari ibu pula lagi. Kemudian ditambah hari bapa pula lagi. Kemudian ditambah lagi satu hari yang sedang ditunggu, yakni hari kepala bapa. Hari bapa dah ada, yang belum hari kepala bapa aja belum. Semua hari perayaan ni tak ada dalam kalender Islam. Ini merupakan jarum Yahudi dalam mereka dan menyeronokkan manusia. Bang, untung ada suara ulama apa engkau oi? Kalau tak ada suara ulama dalam Malaysia ni, dalam Malaysia, dulu orang pergi tafakur dekat Tugu Kebangsaan tau. Dulu. Aku yang dulu, bukannya yang sekarang. Bila lagi kebangsaan, pergi tafakur kat Batong tu. Pergi tafakur kat Batong. Dulu, sekarang dah berubah. Dia tak macam tu dia lagi. Nisbah lah, orang kata begitu. Saya ingat lagi, orang cakap kat saya, termasuk saya dulu, adalah saya antara orang yang minat dengar Syekhul Arqam punya ceramah. Syekhul Arqam ni, apa kata Syekhul Arqam? Ya, orang kata kau berjaya dalam keadaan berjaya hari ini dengan apa di antara Islam yang ada pada kau. Tapi kau tak tahu betapa halus jarum Yahudi telah masuk kepada kau. Dulu orang terpaksa bergatur kat jembatan kereta nak pergi tengok wayang. Bila digunakan satu cara yang lain, tiap-tiap rumah sekarang dah ada mini panggung wayang. Pilih saja channel yang mana kau nak. Faham bang? Budak-budak muda buka tempat-tempat lagu. Anak-anak dara buka cerita Korea. 3, 6 apa channel dia. Takkan itu pun kau tulis. Anak dara duk buka channel Korea gini. Mak dia pula buka cerita Hindustan. Lepas tu menangis teresak-resak depan TV pasal Syarohan nak kena langgar dengan kereta api. Syarohan kenal? Tu lupa, Datuk Syarohan. Datuk kan? La ilaha illallah. Syarohan nampak Datuk kan? Datuk Syahrohan. Faham Ayo. Lo tengok, yang tua-tua ni tak ada channel. Nak tengok Korea tak faham. Nak tengok apa tak faham. Buka 801 sukan, bahagian terjun papan anjal. Sampai dia tak percaya perempuan tu pakai baju mandi, dia tengok daripada atas. Tak yakin cermin mata, tengok daripada atas. Tanya bini dia, orang ni berseluar tak berseluar ni? Sebenarnya tak yakin dia tengok keadaan. Kita dulu beratur kat jambatan ketik. Nasib kau kalau baik latakan habis. Nasib kau tak dipilih oleh Allah, kau duduk dalam tu gelap-gelap. Tapi pandai sistem tu ditukar. Semua rumah dah ada TV, semua wayang dah ada. Berapa channel kalau orang ambil extra penuh pada hari ini? Haram halal tak kita bahas itu. Tapi buka saja, pegang saja dia punya keramat remote tu, masa lalai akan terputus hubungan dia dengan Tuhan. Dia banyak Allah, kasihan tengok. Nampak macam mana? Dia tengok Hindustan bergelik itu. Dia tengok Astaghfirullahalazim. Dia nak pergi bilik air ni, Astaghfirullahalazim. Teruk betul. Kau jalan dah cepat sampai 70 istighfar pun kau tak jalan lagi. Apa masalah kau orang tua? Apa masalah? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Masuklah bilik air. Ya Allah, bergilik-gilik. Astaghfirullahalazim. Masuklah bilik air. Tengok lagi. Astagfirullah. Sian tengok banyak. Yalah, tu tahun 60-an dulu payah nak jumpa cerita macam tu. Tiba-tiba dia offer pula tu. Allahu Akbar. Nak buat macam mana? Yang kat rumah tu dah muak dah. Bang, kat rumah tu tengok bini muak bang. Faham bang Orang belum kahwin ni bang, bila dia jumpa balik-balik muah. Bila dah ada anak satu tu, dia mula muak. Anak 2, 3 muak. Kalau dah ada cucu, dia tengok nenek lagi pula mual. 3M nama dia. Apa dia? Saya ulang balik, masa belum kahwin, muah. Cuba ikut. Muah. Bila dah ada anak 2, 3, tengok bini muak.
muak. Nasib baik tak sengau ke tak macam kebau bunyi. Muak. Bila dah ada cucu ni tengok rambut nenek beruban, mengembang pula tu. Allah, keluar bila air bertawal pula. Mual. Kau tahu mual Nak muntah. Faham? Kau pegang slogan orang kata tua-tua, sayang anak ditangan-tangankan, sayang bini tambahkan. Tulis. Maka Muhammad hal keadaan yang datang kepada para nabi melalui bisikan itu terus, bukan bisikan bersuara. Dia tidak bersuara dan dia tidak apa, tiba-tiba dalam keadaan keyakinan hati datang secara mutlak. Kalau bagi golongan para wali dinamakan suara hatif. Hatif ini ada satu bisikan yang datang pada wali-wali. Dia bukan suara tetapi dorongan yang terlalu kuat. Ganti pada perkataan di antara wahyu itu yang dinamakan dia ilham. Tajalli ilham ini melalui daripada hatifiyah, satu yang Tuhan hantarkan para malaikat yang akan membisikkan ilham kepada dia. Bila dia katakan ayat dia, allazina qalu rabbuna Allah, mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, lalu mereka berpegang dan istiqamah, tatanazzalul alaihimul malaika, Allah akan datangkan malaikat sebagai penjaga dan pendamping bagi dia dan juga mentajalikan ilham pada dia. Tiba-tiba tergerak nak buat ni, tertajali ilham, nama dia ilham. Ada satu yang lebih terang lagi dinamakan hatifiyah. Hatifiyah ni dia bagi terus direct macam tu. Kutubul Muhaqqiqin Sayyidi Ahmad ibn Idris, yakni pengasas bagi tarekat Ahmadiyah, dia kalau berjalan musafir, kalau tak dia kata dia tinggal satu tempat yang ada becak. Bila ada becak ada tapak kaki orang lah, ada tapak kaki orang kesan pijak. Sayyidi Ahmad Idris tengok tapak kaki orang ni tuan-tuan, dia boleh baca tarikh lahir sampai tarikh mati orang tu dia boleh baca. Ini kelebihan Sayyidi Ahmad ibn Idris. Faham? Muka siapa yang Tuhan kasih dalam bentuk macam tu. Kisah seperti mana di antara yang berlaku anak murid kepada Bishr al-Hafi, dia kata kepada Bishr al-Hafi, wahai Tok Guru, telah lama aku berkhidmat dengan kau, maka bagi tolong bagi aku, bagi buka satu Ismul Azam, nama Tuhan sebagai kod pin hal keadaan bagi yang Tuhan bagi pada wali-wali. Maka kata Tok Guru, macam mana aku nak bagi kepada kau Ismul Azam, padahal Tok Guru besar aku ada, dia tak ada seberang sungai itu ada Tok Guru aku yang lebih besar. Kalau kau nak, kau pergi dekat dia, pesan kat dia, aku suruh pesan kata buka si Ismul Azam dekat kau. Lalu dia kata kau bawa ini barang, dibungkus-bungkuskan barang, jangan buka akan barang ini sehingga hal keadaan kau berserahkan pada Tok Guru aku. Lalu dalam perjalanan dia bawa lah bungkusan ini tadi. Hampir-hampir nak seberang ke sungai, tiba-tiba bungkusan tu bergerak. Bila dia bergerak, dia tengok lain macam dia pun buka. Rupa dalam dia semua seekor katak aja tuan-tuan. Katak aja. Bila datang dengan seekor katak, lalu tiba-tiba dia serahkan kepada Tok Guru, kepada Bishr al-Hafi. Lalu dia kata, Tok Guru, Tok Bishr kata, tolong bukakan satu rahsia Tuhan dinamakan Ismul Azam kepada aku. Muka siapa Tok Guru dia yang Tuhan bukakan kasih nur kepada dia, macam mana aku nak serahkan kau amanah menjaga nama rahsia Tuhan, sedangkan menjaga rahsia amanah supaya katak ni jangan dibuka dan kau buka di pertengahan jalan. Syarat bagi orang yang nak mendapat tajalli ilham yang terus daripada Allah, bisikan pada manusia ni dia ada tiga tuan-tuan sebesar-besarnya. Yang pertama dikatakan khatarat rahmatiyah, yakni lintasan ketuhanan, ilham daripada Allah. Yang kedua dinamakan khatarat syaitaniyah, yakni yang datang daripada syaitan. Yang ketiga khatarat an-nafsai, yang datang daripada bisikan nafsu. Ini tiga setiap makhluk dia ada. Kalau siapa tak ada tiga bisikan ni, cek balik. Mungkin kau bukan manusia, mungkin makhluk asing. Mungkin spesies tak sama. Spesies dia tak sama. Dia kena buat macam tu. Bahkan mukadimah saya dah katakan dulu. Apa saka kata? Saka kita. Semua orang kan aku kata ada saka. Siapa kata tak ada saka? Aku pun ada. Saka kau kecil, saka aku lagi besar. Nak tukar? Kau ambil saka aku ambil saka kau. Okey. Ini saka yang rasmi Tuhan kasih. Bila tak dia kata, Bilal kata, as-salatu khairum minan naum. Bunyi macam itulah. As-salatu khairum minan naum. Macam tu. Kalau kau panjangkan naum tu sikit, bunyi macam kazoo lagi baik. As-salatu khairum minan naum.
Dia takut bukan dia pergi ke masjid, dia tarik selimut. Engkau jawab. Bila kata as-salatu khairun minan naum, lalu dia kata orang dah bang, kata yang baik. Kata yang jahat pula kata, yang nafsu, yang syaitan ni pula kata dah tak sempat dah. Ni dah bang kan, kejap lagi dia semayang tak sempat. Kau tidur dah kejap, kamu sayang rumah aje. Ni syaitan punya. Nafsu hal keadaan khatarat lintasan ketuhanan pun jawab lagi. Tak ada apa kot, cepat-cepat begini, terus dia pergi semayang. Syaitan pula ingatkan balik, kau kan malam tadi ada nawaitu sauma gadin dengan bini kau. Tahu? Engkau dengan bini kau kan malam tadi ada nawaitu sauma gadin, kan kau nak mandi pula lagi. Mandi pula niat panjang. Kalau orang tua-tua niat pendek, saja-saja mandi. Orang muda niat panjang, sahaja aku mandi. Faham Woi, orang tua-tua, merah muka dia, marah dia. Ustaz ni dia ingat kita 70 tak ada lagi kat dia. Bangun. Dia berbisik-bisik. Dah habis bisik-bisik dia layan sampai kaya. Tiba-tiba je mikrofon masjid pun terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah habis. Ini bisikan semua orang dapat dah bang. Tak payah tuduh orang ada saka. Semua orang ada benda ni. Hei. Tengok Amoy menantu lalu depan masjid. Yang baik kata astaghfirullahalazim. Yang jahat pula kata, ni kalau tak ada orang ni kau gembat dah ni apa. Ni dalam hati lah, bukan kat luar. Kalau kat luar orang kata kita buang terbiat. Dalam ini kalau aku muda tak ada harapan nama ini. Tak ada harapan nama ini. Memang tak ada harapan. Bisikan jahat pula kata begitu. Namun bisikan kemalaikan daripada khatarat rahmaniyah bicarakan kan dosa tu kan haram. Bila didakwakan haram pada ketika itu, dia masih hal keadaan dia mengatakan benda itu haram dalam hati dia. Nafsu pula kata ambil kesempatan memandang sekali lalu sekali lenggok bagi ponggong itu tadi supaya dapat terakam di dalam hati manusia. Kita bang yang tua-tua ni dibuat dia nafsu jadi bodoh kita bang. Contoh, kita dah tua-tua ni, kita tahu di antara ini kelebihan amal, ini kelebihan amal. Yang ini kerja syaitan, yang ini kerja baik. Kita dah tahu dah, Quran ada depan mata. Baca Quran merupakan syafaat paling besar. Tapi bila nafsu tekan kita, nak pergi ambil Quran tu pun tak mampu bang. Dia dah bagi tahu pada kita semayang berjemaah 27 darjat. Dah dengar orang bang. Bilal pun bang terbalik. Hanya alal palah dulu. Hanya alal salah kemudian. Dia perasan Bilal bang terbalik. Namun dia nak pergi. Hati serba salah. Dia nak pergi. Alasan macam-macam. Dia nak pergi. Hal keadaan. Yang ini yang banyak kena kuda dengan nafsu. Sehingga dalam peringkat tua, ia mendengar akan azan. Tak boleh nak pergi ke masjid. Dia dah tahu baca Quran ada kelebihan. Quran ada di hujung sejadah. Dia tahu zikir lepas semayang itu dituntut. Tasbih ada depan dia. Tasbih bukan sembarang tasbih. Tasbih koka. Dia ada kelebihan. Balingkan dalam kola, air boleh minum. Coca-Cola. Tasbih koka masuk kola. Dia yang buat besok ni kan. Dia yang lurus ni. Kau nak rasa Coca-Cola, masuk tasbih Coca dalam kola. Kau minum, dia ada perasa Coca-Cola. Dah kat mana? Mana itulah dia kita. Dengan lebay pergi balik kita punya lebay. Janggut pula macam ulama-ulama. Tetapi Quran depan mata tak mampu bila ditekan oleh nafsu, tak mampu nak capai. Lepas semayang nak tahan punggung sekejap, tak boleh nak baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dah umur 40 tahun, 50 tahun. Tidak ada wirid yang dikekal, yang dipegang sebagai nak menjadi hujah dan juga berhal keadaan sebagai peguam dia di alam kubur nanti. Tak kekal. Tak ada benda yang kekal. Tasbih dah ada depan mata. Duduk sekejap tak sampai 10 minit. Subhanallah. Kalau tak malas nak duduk berjalan, duduk pergi kat serambi. Subhanallah. Lepas tu alhamdulillah. Sambil berjalan, berdiri boleh. Zikir ni Tuhan suka suruh duduk aja bang. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Orang yang berzikir dalam keadaan diri dan duduk, dalam keadaan mengiring ke kiblat. Cara berzikir.
Duduk berdiri boleh. Berdiri. Sekali-sekali besok lepas subuh imam terus Assalamualaikum, Assalamualaikum, berdiri istighfar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kau tengok minggu depan, muka depan tengkira ajaran sesat. Faham ayat tu? Padahal Allah datangkan dalil, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, mereka yang menyebut akan nama Allah dalam keadaan diri, duduk dan mengiring seperti mayat. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dalam ketika dia berzikir lonjakkan roh dengan keadaan bertafakur tentang kejadian langit dan bumi. Bang, kalau siapa boleh buat ini, kata mutlak firman Tuhan, kalau orang boleh berzikir sampai ada duduk, berdiri ataupun dalam keadaan mengiring, dalam berbaring mengiring, dia boleh buat sambil ditafakur, dia duduk di bawah langit Allah, berhal keadaan berlantaikan kepada bumi Allah, dia memikirkan kejadian itu, nescaya ada sesuatu anugerah yang Tuhan akan bagikan kepada dia. Pasal jawapan daripada perkataan itu Allah dah jawab. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, bila dia dapat berfikir dalam keadaan demikian, akhirnya akan terpacul daripada mulut dia, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, sebenarnya sesungguhnya apa yang kau jadikan ini bukan perkara-perkara yang sia-sia ya Allah, sebenarnya dia merupakan gamitan ketuhanan kepada manusia. Seluruh alam adalah guru tauhid kepada manusia, seluruh gerak alam memberitahu tentang adanya Tuhan yang mencipta alam. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, kau tak jadikan perkara ini sia-sia, subhanak, maha suci engkau wahai Allah, faqina azabannar, jauhkan kami daripada azab api neraka. Faham bang? Faham bang? Cerita dia tu, bini buat ikan bakau, lepas tu ada sate lagi, sate arnab. Bukan potong-potong, seko-seko. Bini buat macam-macam lagi. Berani. Dulu berani kambing, berani ayam, berani lembu. Sekarang dah berani udang. Air dia tak ke darah ni ada ke? Apa dia? Dia macam-macam berani dah dia. Sedap tu. Bila dia berhidang, air liur tangkap lele. Nak turun tarik balik. Macam yo-yo air liur kau. Turun naik, turun naik, turun naik. Tiba-tiba cucu dia pula baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Nenek siap joget lagi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah bagi kami apa yang telah kau kurniakan kami. Tengah sedap tengok lauk, cucu pula cakap, jauhkan kami daripada api neraka. Tengah nak makan tok Nabi sebut cerita neraka. Faham bang? Itu sempadan agama. Dia kan boleh suka-suka hidup ke arah menjurus Allah nak menghalau kita ke syurga, Allah nak jauh. Kuntum syaba khubratin minan nar, dulu kamu setapak sambil setapak menuju ke arah neraka, fa'anqazakum minha, kami yang menghindarkan kau daripada perjalanan ke neraka, kata Allah. Dah banyak Tuhan tolong. Ya. Dulu babas. Dulu babas, tiba-tiba Tuhan tarik. Ada orang kan main liau, dia punya liau, ya Allah, cukup main liau betul. Allah gentak seorang nyawa anak dia kendong dengan kain batik, bawa naik masjid. Dia turun saja daripada masjid, hidayat pun turun kepada dia, tuan-tuan. Allah tarik dia melalui kematian seorang anak dia. Faham bang? Ada orang dah 3 bini dia mati, tak dapat lagi hidayat. Ada orang kampung aku lagi pula, dia sendiri mati, tak dapat hidayat. Dah mati apa ke lagi hidayat bagi. Sial ni bang. Kampung saya 2 hari lepas 3 orang dia rentap sekali bang. Kanak-kanak pertengahan umur, orang tua sekali. Puas imam nak bacakan talqin banyak-banyak. Dia tak kata man rabbuka lagi, man rabbukum wa man nabiyyukum wa ma imamukum wa ma qiblatukum. Nak tukar pula. Wa ma qiblatukum wa dakum kum. Penyudah yang keluar hantu kum. Tengok, dia datang, dia tuai tengok, dia tak kira.
Orang tanya, apakah sahabat yang paling gampir kepada kamu? Tanya Rasulullah. Allah wa rasuluhu a'lam. Maka jawab Rasulullah, kematian adalah yang paling hampir dengan kamu. Dia akan bersama kamu di bilik air. Dia akan bersama kamu dalam tandas. Dia ada bersama kamu dalam kenderaan. Kematian ada bersama dalam kamu ketika kamu duduk-duduk. Bang duk fikir-fikir bila-bila Tuhan boleh ambil, maka jangan nak tunggu waktu tertentu kita beramal. Makna bila perangkat dah tua, wuduk dalam keadaan dikekalkan. Dalam naik basikal tu bertahlil la ilaha illallah. Dalam naik basikal tu istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Bunyi betul-betul. Jangan nampak pilat. Astaghfirullah. Kalau kau tepuk mulut kau kagak. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam mati tu jalan, menyesal, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh. Kalau ada masa dalam berwuduk tu naik basikal, naik motor, tahlil la ilaha illallah. Jangan kuat-kuat aku cakap dalam mati. Kau jangan terpakik-pakik atas motor, aku pergi ke Munting. Dalam mati la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok Amoy pakai seksi. La ilaha illallah. Lagi kuat tahlil kau. Faham bang? Jadi jalan dah. Nak tunggu kita dalam waktu semayang, masa ibadat kita 5 waktu je bang. Maka cari peluang yang lain. Kekalkan pada wuduk. Dalam duduk-duduk istighfar. Dalam duduk-duduk ada letakkan selawat pada Nabi. Dalam duduk-duduk banyakkan istighfar, minta ampun dengan Allah. Dalam duduk-duduk dikonang-konangkan akan dosa tu tadi. Tiba-tiba nitik air mata. Yang ini lebih baik daripada orang yang duduk atas jadah beristighfar tanpa hati menyesal kepada Allah. Ya bang? Naik motor tu tiba-tiba meleleh. Kenapa bang? Ingat kenangkan dosa. Rupa teringat arwah bini pula. Allahu Akbar. Macam-macam hal kau ni dah. Rata aku nak musing. Okey. Itu dia. Jalan. Bang yang tak boleh maci-maci. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Tengok laki balik. Baju dia merah. Subhanallah. Abang dah kahwin. Alhamdulillah. Makcik, jalan zikir saja. Itu zikir makcik, zikir Fatimah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Sambil basuh, sambil mencuci, sambil membilas, sambil memasak. Jangan lepaskan kalimah tu. Kekalkan pada wuduk, zikir hidupkan dalam hati makcik. Seluruh dunia ini Allah tilik bagaikan mayat yang berjalan. Kecuali hati yang hidup dengan zikrullah. Dia akan keluarkan cahaya yang akan mendapat respon dan juga balasan daripada Allah. Hidupkanlah. Hidupkan. Kadang-kadang orang berjalan kopiah tak tinggal. Tapi hati mati. Ada orang tak ada. Dia pakai topi sudu je. Jalan. Rupa dalam hati dia dengan Tuhan. Hati dengan Tuhan. Hati dengan Tuhan. Besok mula dia cakap, kau tengok hati aku tak pakai songkok. Hati aku dengan Tuhan. Kalau jumpa kat aku, kau lempang. Kau faham? Ada ajasan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, faqtafat minhal budur mislahu.
الفاتحة.